Tak sibuk. Kadang-kadang pasal rehat kadang-kadang. Hari Jumaat anak tak ambil malam Jumaat buat rehat nak ciasi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un 'alim. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'da fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Nazir, seterusnya sah-sah pimpinan, Tuan Imam, para jemaah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita masih diberi kesempatan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya kita dapat sama-sama hadir awal setelah mana surau kita ataupun tempat ibadah kita dibuka semula dengan kapasiti agak ramailah sedikit. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pulangkan semula nikmat kita setelah diuji beberapa bulan yang lalu. Maka mudah-mudahan tuan-tuan, ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita sebelum ni, dengan erti kata kita sama-sama mengambil pengajaran ataupun kita mengambil ibrah
Mudah-mudahan ujian itu menambahkan keimanan kita dan menambahkan keyakinan. Dari ini Allah Ta'ala pulangkan semula, jangan kita berkira-kira dengan Allah. Dengan erti kata, jangan kita berkira-kira di dalam melakukan amalan-amalan. Terutamanya amalan wajib ni jangan kira sangat. Kira sangat macam mana tuan-tuan? Jangan tunggu waktu kita lapar baru nak sembahyang. Jangan tunggu selesai kerja baru nak ibadah. Maka sudah memadai ujian ini untuk memperingatkan kita betapa besarnya nikmat. Besar nikmat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi tuan-tuan kan, betapa sunyinya kita pada hari Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, kita tak dapat solat Jumaat. Kita tidak diingatkan oleh khatib dengan ittaqullah. Nampak? Terutamanya macam kami-kami ni lah, yang biasa duduk naik mimbar Jumaat tu kan. Apabila hari Jumaat tidak kedengaran dengan peringatan ittaqullah, Allah, tuan-tuan, kita hanya tengok di kaca-kaca TV. Tu pun bilangannya tak ramai. Hari ni Allah Ta'ala bagi peluang. Kita jangan tunggu peluang ini ditarik semula. Tarik bagaimana? Ustaz tarik dah bagi, takkan nak tarik pula. Teringat tuan-tuan nikmat ni tuan-tuan, dia macam iman lah. Iman kita ni dia zada wa yanqus, dia ada bertambah dan ada berkurangan kan. Nikmat pun sama juga. Hari ni dia bagi, esok belum tentu. Tu anak pesan ni di kesempatan masjid dan surau buka untuk kuliah pengajian. Anak minta sangat-sangat para jemaah sebarkan balik, ajak balik orang datang ke masjid dan surau. Tanggungjawab kita ni bukan tanggungjawab saya saja, bukan tanggungjawab AJK, bukan tanggungjawab tu imam. Tanggungjawab kita mengajak balik orang nak datang ke masjid dan surau. Allah, tuan-tuan, kan nikmat ini adalah nikmat yang besar. Setelah mana Allah Ta'ala uji, maka dia beri semula pada kita. Bersyukurlah dengan nikmat. Maka para as-salafus soleh menterjemahkan syukur dengan nikmat bagaimana? Merencanakan kehidupan kita, bernekat, berazam setiap hidup ni nak buat benda baik. Terutamanya hari ni, hari Jumaat. Hari Jumaat kalau kita tengok ni tuan-tuan, dia panggil apa dia? Sayyidul Ayyam, Sayyidul Syuhur Ramadan, Sayyidul Ayyam Jumaat. Apa yang disaran oleh Nabi pada hari Jumaat tuan-tuan? Banyak sangat sunnah-sunnah Nabi pada hari Jumaat ni. Banyak sangat. Salah satunya kita disunatkan pada hari Jumaat, yakni memperbanyakkan salam dan selawat pada Nabi. Yang ni kita jangan lupalah. Nampak? Mungkin kita lupa nak bagi sedekah. Nak lupa bagi sedekah, mungkin lupa. Nampak? Bukan nak kata biarkan sedekah, tapi tak apalah, mungkin boleh sedekah esok. Nampak? Esok boleh sedekah, memang besar ganjaran sedekah hari Jumaat ni. Tapi nak cerita, tak apalah, ada peluang esok dah. Tapi hari Jumaat ni, jika kita terlepas peluang untuk kita salam dan selawat, rugi tuan-tuan. Nabi SAW bersabda, man salla alayya marratan sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa berselawat ke atasku dengan satu selawat, Allah para malaikatnya ganda dengan 10 kali selawat. Nak cari mana amalan ni tuan-tuan? Sekali ganjaran 10. Tuan-tuan tengok tuan-tuan kan, apabila nak tengok mulianya Nabi ni mulia, Masya Allah, tabarakallah. Kalau tuan-tuan pernah tadabbur suratul duha kan, suratul wadduha wal laili iza saja,
Kalau kita tengok surah ini, banyak ulama-ulama tafsir menyebutkan surah yang mana kalau kita tadabbur, kita akan reti dan kita akan tahu betapa Rasulullah ni apa? Dia dilahirkan daripada anak yatim, dia dilahirkan daripada susah, tak ada mak, apa? Tak ada ayah. Allah, tuan-tuan. Kalau kita tengok Nabi ni, kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Ulama-ulama kata kerana apabila Nabi ni akan dilantik menjadi Nabi dan Rasul, jadi pemimpin, maka Nabi akan menjiwai dan akan menyayangi anak-anak yatim. Kerana dia anak yatim juga. Kenapa Nabi diberi susah, diuji susah? Kerana Nabi akan suatu hari nanti, walaupun ada jawatan, ada pangkat, Nabi tidak akan hidup dalam keadaan senang, kerana rakyat di bawahnya senang lagi. Maknanya banyak cerita-cerita nak cerita Nabi SAW tu diuji, dilahirkan dengan ketentuan Allah anak yatim. Hikmah dia itulah. Tu kalau kita tengok special Nabinya. Kalau kita tengok Allah Ta'ala nak suruh kita selawat ni tuan-tuan. Walhal selawat ni tak wajib pun, sunat. Tapi sunat dia ni luar biasa pahala. Bagaimana Allah Ta'ala nak seru kita, nak ajak kita selawat ni? Allah Ta'ala menggunakan kalimah apa dia tuan-tuan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, tuan-tuan kan, Allah Ta'ala sebut sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah. Para malaikat Allah ni ramainya, ya Allah. Dunia ni ramai juga. Tapi tuan-tuan tengok tuan-tuan, di segi perkiraan, kita ni bukan makhluk yang ramai pun. Nak banding dengan makhluk-makhluk malaikat, jin, nampak? Populasi kita ni tuan-tuan tidaklah seramai jin, tidak seramai para malaikat. Dia orang ramai lagi. Sungguh pun begitu tuan-tuan, kita diberi amanah. Jin tidak diberi amanah macam kita. Jin tidak diberi amanah untuk tadbir muka bumi. Nak tadbir muka bumi ni khalifah manusia. Kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam ayat, Innallah, sesungguhnya aku Allah. Berbahasanya Allah, menggunakan perkataan sesungguhnya aku. Innallaha wa malaikatahu, dan para malaikatku, malaikat Allah. Sesungguhnya aku dan para malaikat. Para malaikat ni tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Bukan malaikat Jibril saja, bukan malaikat 10 yang kita tahu saja, seluruh para malaikat. Ramai malaikat tuan-tuan. Apa malaikat buat, kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Para malaikat Allah dan para malaikat berselawat. Allahu Rabbi. Kenapa Allah Ta'ala mengajak supaya nak sebutnya apa dia dan para malaikat berselawat pada Nabi? Nampak? Ya ayyuhallazi, barulah Allah Ta'ala mengajak orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Apa orang beriman yang Allah Ta'ala ajak tuan-tuan? Ya ayyuhallazina amanu sallu, selawatlah kalian. Memberi salam dan selawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Kalau tuan-tuan tengok ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak menyuruh secara seperti mana ibadah-ibadah lain. Kalau ibadah lain kita sebut, kita tengok dalam Quran Allah Ta'ala suruhkan aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Nampak? Dirikan sembahyang, tunaikanlah zakat, kamu rokoklah bersama dengan orang-orang rokok. Tapi dalam bab Nabi ni tuan-tuan, Allah Ta'ala guna perkataan sesungguhnya aku.
Maknanya Allah Ta'ala pun melaksanakan dan juga berselawat pada Nabi. Pasal pun Nabi mulia sangat ni. Kenapa? Kenapa jadi mulia sampai Allah Ta'ala, Nabi, para malaikat berselawat? Allah, tuan-tuan, kerana dia di antara makhluk yang paling istimewa dan paling terbaik. Kalau kita tengok, tuan-tuan, pernah kita dengarkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi ni dia ada uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Baik tak baik Nabi ni, tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengar tak cerita nama Abu Mahzurah? Pernah dengar tak cerita Abu Mahzurah? Tak pernah dengar? Abu Mahzurah ni, tuan-tuan, kalau kita tengok, dia ni satu ketika dia ni daripada penduduk Mekah. Abu Mahzurah ni orang boleh katakan asal daripada bumi Mekah lah. Tatkala Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah, ketika mana Sayyidina Bilal bin Rabah melakukan azan, Abu Mahzurah dia pernah buat menganjing ataupun dia buat mempermain-mainkan azan yang dilakukan oleh muazzin Nabi di Madinah, yakni Sayyidina Bilal bin Rabah. Nampak? Buat main-main tadi sebab mungkin dia belum Islam lagi. Abu Mahzurah ni dia buat main-main. Setelah mana dia buat main-main tadi, dia memperlekeh ataupun dia buat menganjing. Betul tak bahasa Ustaz sebut tu menganjing? Betul tak? Dia mengancing, tuan-tuan. Tatkala Nabi SAW ni dengar cerita ada orang ni buat mengancing ataupun buat ajukan ataupun memperlekehkan azan yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal, sahabat Nabi tidak rasa tak selesa dah. Apa buat main-main dengan azan ni? Mu tak nak semaya, jangan main-main dengan azan ni. Begitulah lebih kurang dia ada. Dah tak nak mari surau orang azan, jangan marah. Begitu bahasa kita lah. Nampak? Tatkala dapat berita ni pada Nabi, Nabi kata kepada para sahabat, temukan aku dengan Abu Mahzurah. Aku nak jumpa sendiri dengan dia. Masa tu sahabat Nabi ada semua. Kata setengah riwayat, Abu Bakar pun ada, Sayyidina Umar pun ada. Umar dia biasa lah. Bunyi perkataan nampak celaka, Umar pedang je kerja dia. Nampak? Umar kalau bunyi dia orang bercakap jenis mulut apa ni? Mulut beru apa? Mulut celupar ni terus. Umar dengan ni pergi tengok, jumpa dengan Abu Mahzurah. Lepas jumpa dengan kabilah dia, dengan kelompok geng-geng Abu Mahzurah tadi, ketika jumpa tu Nabi dia bersama dengan kumpulan Rasulullah, dan Abu Mahzurah dengan kumpulan dia ada lah. Gitulah lebih kurang. Nampak? Setelah daripada tu Nabi tanya, siapa nama Abu Mahzurah? Nampak? Nabi tak pukul secara rata, tapi Nabi spesifikkan nama je. Siapa dia Abu Mahzurah? Ya Rasulullah. Kenapa kami? Saya lah. Boleh tak bagi peluang pada saya nak jumpa dengan Abu Mahzurah ni? Yang lain-lain tak apalah, pergilah minum kopi ke apa dia. Ada apa ya Rasulullah? Nak sembah sekejap. Nak sembah. Abu Mahzurah dengan Nabi dan Sayyidina Umar, Abu Bakar pun tak ada bersama pada masa itulah. Maknanya Nabi dengan Abu Mahzurah je. Sembah Nabi ta'aruf. Hebat Nabi dia ta'aruf. Daripada mana? Abu Mahzurah kata, saya ni daripada Mekah. Kapu saya juga tu. Kata Nabi, saya pun orang Mekah juga. Nampak? Setelah daripada tu tuan-tuan pendek cerita, Nabi tanya, Nabi cerita, Nabi risik. Nabi tak marah pun. Nabi tak marah. Sahabat lain ni tuan-tuan marah dah sangat, tapi Nabi relax dulu. Nabi dia tabayun dan tawakuf. Nabi ni cukup-cukup tinggi. Siasat, diam diri, jumpa sendiri.
Tanya. Lepas-lepas daripada tu tanya Abu Mahzurah. Nampak? Pendek cerita tuan-tuan, lepas daripada Abu Mahzurah jumpa dengan Nabi, masuk Islam kawan tu. Apa nama, apa benda Nabi guna sampai boleh masuk Islam? Orang yang memperlekehkan azan dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Itu dia kata uswatun hasanah Nabi. Lepas pada tu tuan-tuan, Abu Mahzurah masuk Islam. Kalau tuan-tuan tengok, selepas daripada jumpa dengan Nabi dengan nasihat ke apa, Abu Mahzurah kata, ya Rasulullah, aku ni dah masuk Islam. Tak ada ke kerja-kerja agama aku nak buat selepas masuk Islam di Mekah? Nampak? Aku nak balik di Mekah dah ni. Nak balik lah. Mungkin dia musafir ke Madinah jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, aku nak balik dah. Moga ada bini, ada keluarga apa ni, nak balik dah. Nampak? Kata Nabi, ya Aba Mahzurah, nampak? Mu nak kerja kebaikan, kebajikan, maka kalau setengah riwayat menyebut, sebelum baliknya Abu Mahzurah ke Mekah, dia melantik Abu Mahzurah menjadi muazzin kepada Masjidil Haram. Tu kalau tuan-tuan tengok muazzin Nabi ni, biasa kita dengar Sayyidina Bilal kan. Sayyidina Bilal tu azan Masjid Nabi, Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Tetapi yang menjadi muazzin di Masjidil Haram mula-mula setengah riwayat kata Abu Mahzurah. Abu Mahzurah yang pernah memperlekehkan azan Sayyidina Bilal, dialah yang mula-mula apabila sampai di Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram, dia naik, dia lakukan azan. Dia orang mula-mula yang menyampaikan ataupun menalurkan azan selepas keislaman dia beriman pada Allah dengan Nabi. Nak ceritanya tuan-tuan, orang penuh kutuk, kritik Nabi. Nampak? Punyalah Nabi ni dia ada uswatun hasanah. Qudwah ada sifat dia tuan-tuan. Masuk Islam Nabi bukan sekadar beriman dan percaya, Nabi bagi title seorang muazzin yang menalaukan azan di Masjidil Haram. Bukan azan di surah An-Nur tuan-tuan, Masjidil Haram tu. Allahu Rabbi. Nampak? Hebatnya Nabi. Tu kalau kita tengok, mulianya kita kerana Rasulullah, mulianya umat akhir zaman kerana Nabi. Jangan berbangga dengan amalan, tapi kita berbangga jika kita dapat beramal dengan sunnah Nabi. Tu hari Jumaat ni tuan-tuan banyak sangat sunnah. Nampak? Banyak sangat sunnah sampai kadang-kadang tak terbuat banyak sangat. Nampak? Tu kalau kita tengok amalan-amalan para as-salafus soleh, dia senantiasa rimaikan sebelum kedatangan Jumaat. Dia sentiasa rimaikan dalam smartphone ke, dalam diary apa dia, apa yang patut aku buat hari Jumaat. Sebenarnya tuan-tuan, ibrah daripada COVID ni, Allah Ta'ala nak suruh kita cuba hidup ni biar bersistem sedikit. Sebelum ni kita ada di kalangan kita hidup cacah merbau. Hari ni Allah Ta'ala uji dengan COVID, supaya ibrah pengajaran dapat ambil, kita kena ada sistem sikit hidup, terutamanya dalam bab semaya. Tengok contoh, kita nak air semaya kan, kita kena walk in, kita kena isi nama, kena datang awal, kena bawa sejadah, kena ambil wuduk di rumah. Nampak? Benda-benda ni tuan dah kata tadi. Sebelum ni tidak ada sistem tuan-tuan. Tak ada sistem tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan, mari tak last minute, imam duduk khutbah kedua baru sampai naik mutu. Nampak? Tapi hari ni lain. Pukul 12 suku ramai dah orang datang, beratur. Nampak? Tu saya sebut tadi, pengajaran daripada COVID ni Allah Ta'ala suruh kita hidup biar ada sistem. Ibadah kita biar tersusun. Nampak? Walaupun sah tak rapat lagi, insya-Allah doa lah lepas ni rapat lah ni, insya-Allah biiznillah. Tapi nak ceritanya kita datang tu prepare tak? Nak pergi mana ni, orang rumah tanya, apa nak pergi mana? Nak pergi masjid, sejadah bawa tak? Nampak? Bukan wajib bawa sejadah tuan-tuan, tapi itulah dia punya SOP dia. Kena bawa. Tak bawa sejadah pun sah semaya. Bukan tak sah ada masjid sedia sejadah tak. Tapi nak cerita tarbiyah mula-mula tadi. Nak cerita Pak khusyuk tu,
Tinggi sangat tuan-tuan. Nak cerita pergi kat mula-mula. Baik, kita sudah ditarbiah ni, maka bawa sejadah, ambil wuduk awal. Di rumah ambil wuduk tu lebih molek berbanding di masjid. Ni kita ni kadang-kadang ambil wuduk di masjid lah. Paruh air rumah lah, air mahal ni. Nampak? Sebenarnya tuan-tuan tahu tak? Siapa-siapa dia yang berjalan langkah dia, di mana langkah dia tadi dalam keadaan berwuduk, nascaya dijauhkan ataupun dijaga dan dipastikan oleh Allah supaya tidak terkena musibah kerana ada wuduk. Kerana pada wuduknya perjalanannya tidak akan diekori oleh iblis. Orang berwuduk ni iblis takut. Nampak? Orang berwuduk ni iblis takut. Maka kita ambil rumah, ambil wuduk tu. Kalau kita mari di surau, jangan orang mari situasi selepas daripada pandemik ni tuan-tuan, orang mari kerana paksa, tak ada. Tetapi mari kerana keikhlasan. Kan ada orang paksa mari, ikhlas dah tuan-tuan. Ini nak kata tadi, ibrah daripada ujian COVID. Maknanya tuan-tuan, anda sebut tadi, hiduplah dengan bersistem, yakni ikut cara adat Nabi. Kerana Nabi ni adalah uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Tadi anda cerita satu baru tu. Banyak lagi contoh Nabi berdepani dengan golongan musyrikin, Nabi berdepani dengan golongan-golongan yang mana kritik, yang mana komen, yang mana nampak. Anda sebut Abu Mahzurah satu cerita baru. Tuan-tuan tengok kan betapa orang yang mana menghina Islam. Kalau tuan-tuan tengok di zaman Nabi, siapa-siapa hina Islam selepas masuk Islam, kedudukannya dimuliakan oleh Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab sebelum Islam, macam mana dia hina Islam, macam mana dia hina Rasulullah. Tuan-tuan tengok selepas dia Islam macam mana kehebatan Sayyidina Umar Al-Khattab. Begitu juga dengan Abu Mahzurah, muazzin Nabi. Nampak? Yang ketiga tuan-tuan, anak nak sebut apa dia? Yang kedua anak nak sebut, selepas kita hidup disiplin ni tuan-tuan, kita membuatkan dalam diri kita perasaan pentingkan diri sendiri. Ni di antara sunnah Nabi ni tuan-tuan. Kita duk tengok ni sunnah Nabi, kita duk tengok sugi, nampak? Kita duk tengok apa dia memakai dalam keadaan pakaian yang bersih. Sebenarnya tuan-tuan, kita hidup tidak mementingkan diri sendiri ni sunnah Nabi. Nampak? Kenapa anda sebut macam tu? Kerana Rasulullah dalam hidup Nabi, Nabi tak pernah mementingkan diri sendiri. Kalau Nabi mementingkan diri sendiri tuan-tuan, Nabi menggunakan kuasa dia sebagai seorang pemimpin, dia akan aruh daripada sahabat. Mungkin kalau bukan seorang Nabi dan Rasul, manusia yang boleh jawab tanpa pangkat. Bumi Mekah ni tuan-tuan, bumi Madinah ni bukan sebarangan bumi tuan-tuan. Mekah bukan sebarangan. Dia punya khazanah pembendaharaan dunia tu banyak di sana. Tapi tuan-tuan tengok, bukan seorang Nabi dan Rasul, kalau boleh dia punya title Prime Minister, Raisul Wuzara, Presiden pada sebuah negara. Tuan-tuan tengok macam mana Presiden sebuah negara. Habis dia boleh kekayaan, pembendaharaan dunia habis. Tapi kalau tuan-tuan tengok, Rasulullah walaupun dia pegang jawatan Raisul Wuzara, Prime Minister, Presiden kepada sebuah kerajaan, Nabi tidak membolok kekayaan. Nabi tidak penting diri sendiri. Tu kalau kita tengok tuan-tuan, ada satu benda, situasi, Nabi tidak mengharapkan para sahabat, Nabi sendiri berdamai turun. Banyak dalam peperangan Nabi sendiri berunding. Nampak? Nabi tidak hantar wakil pun, tapi Nabi sendiri berunding. Ada situasi-situasi yang mana mungkin agak getih dan agak kekangan daripada tentera musuh, Nabi berunding sendiri. Tak, kita tengok banyak hasil rundingan Nabi berlaku perdamaian. Nampak? Mungkin kalau masa tu orang duk marah ke Sayyidina Umar, Nabi hantar Sayyidina Umar, mungkin orang tak boleh terima. Nampak tuan-tuan? Anda ambil contoh tuan-tuan, Nabi hantar seorang anak muda ke Mekah, ke Madinah. Sewaktu diberi nama Madinah lagi, sewaktu bernama kota Yathrib. Nabi hantar siapa tuan-tuan? Nabi hantar anak bangsawan, Mus'ab bin Umair.
Kalau Nabi hantar orang biasa, berkemungkinan pada masa tu Mus'ab bin Umair anak orang miskin. Apa peduli golongan musyrikin kata anak orang miskin ni apa? Barang miskin. Kenapa? Hatta siapa dia tuan? Mus'ab bin Umair hatta. Kalau tuan tengok sejarah Mus'ab bin Umair ni, para sahabat ni menangis tengok ketika mana Rasulullah menangis. Oh tuan-tuan, Mus'ab bin Umair ni tak ada orang. Nabi tengok dia tuan-tuan, ketika mana Mus'ab bin Umair kecil ni, dia duduk dengan mak dengan ayah dia ni tuan-tuan, dalam keadaan dimanja dengan begitu baik, dijaga, makna anak bangsawan. Tapi tuan-tuan tengok macam mana dia tinggalkan istana kekayaan dia, nak bersama dengan Islam dibawa oleh Nabi. Sehingga tuan-tuan tengok kan, Nabi hantar di bumi Madinah, bagaimana dia ni boleh kata sebagai perisi awal lah ke bumi Madinah yang memberi laporan kepada Nabi, ya Rasulullah, bumi Yasrib ni berpotensi untuk sebaran dakwah dan sebagainya. Tapi ada nak ceritanya tuan-tuan, apabila Nabi SAW buat keputusan tadi, tidak memetikkan diri sendiri, dan Nabi tengok walaupun orang ni usianya muda, Islamnya baru, tetapi dia ada potensi. Nabi hantar Mus'ab bin Umair. Tengok dalam 5 perang sendiri, Nabi tak penting diri sendiri walaupun perangan ni memerlukan kepada, kalau menang dapat populariti, semua sahabat bergebu. Tapi Nabi melantik Khalid ibn al-Walid nak membuktikan kepada undergang kepada ayah Khalid ibn al-Walid. Siapa dia? Apa dia ayah kepada Khalid ibn al-Walid? Al-Walid ibn Mughirah. Pukul berapa lagi? Sikit lagi dah boleh tak? Sikit lagi. Takut gantung, tak best juga. Baik. Latih Khalid ibn al-Walid tuan-tuan, sebab ayah pada Khalid ibn al-Walid, Al-Walid ibn Mughirah ni ramai dia punya pengaruh. Dia kalau kita kata dia ni public figure lah. Sebab siapa dia geng dia tuan-tuan? Kalau kita tengok Al-Walid ibn Mughirah, kawan-kawan rapat dia Abu Jahal, Abu Lahab. Tuan-tuan tengok tuan-tuan, memberi bayangan dan nak bagi tahu kepada penduduk, melatih Khalid ibn al-Walid tu sendiri ni sebenarnya tuan-tuan, Nabi tidak pentingkan diri sendiri, tapi melihat kelayakan yang ada pada Khalid ibn al-Walid. Tuan-tuan tengok hasil kejayaan kan. Bagaimana Mus'ab sendiri, kalau tuan-tuan tengok Mus'ab tuan-tuan, dia datang balik jumpa dengan Nabi. Waktu kuliah beginilah, waktu Nabi duduk berkuliah bersama para sahabat, tiba-tiba sahabat Nabi terdiam. Tengah riwayat kata diam, Nabi tengok. Sahabat tengok. Diam Nabi ketika mana kedatangan Mus'ab bin Umair dalam keadaan bajunya dah compeng, campung, teroyok situ, teroyok sini. Sesaat itulah Rasulullah SAW memberitahu para sahabat, dan sahabat melihat kesedihan Nabi luar biasa ketika melihat keadaan Mus'ab bin Umair, anak bangsawan, anak orang kaya, didatangi pada Nabi. Tengah riwayat kata Nabi memuliakan Mus'ab bin Umair di antara yang paling terbaik. Kenapa dia? Walaupun Mus'ab bin Umair muda, walaupun anak bangsawan, tetapi Nabi hormat dia kerana kemuliaan yang ada pada Mus'ab bin Umair. Tu kalau kita tengok banyak sahabat Nabi, Nabi mulia bukan kerana Islam lama, tetapi Nabi mulia kerana keikhlasan yang ada pada sahabat. Tengok Saidina Abdullah ibn Mas'ud, Nabi muliakan dia. Tengok Nabi muliakan siapa? Zaid bin Harisah daripada hamba sahaya. Nampak? Kalau kita tengok Abdullah ibn Mas'ud, setengah riwayat menceritakan sahabat Nabi yang pernah masuk ke kamar Nabi SAW kerana Nabi paling sayang, Nabi rindu dan Nabi suka kepada bacaan yang dibaca oleh Abdullah ibn Mas'ud kerana kelunakan pada suaranya. Nak kata apa dia? Nabi tak pentingkan diri sendiri. Ada tempat Nabi perlukan pertolongan, Nabi senantiasa memikirkan para sahabat. Maka kita hari ini ibrah daripada pandemik COVID, hidup jangan pentingkan diri sendiri. Ada konsep hidup kita, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nampak? Jangan tolong menolong kepada perkara yang membawa kepada kemurkaan, keburukan dan sebagainya. InsyaAllah cukup sekadar itu pada tengah hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi manfaat pada diri saya, terutamanya dan kepada tuan-tuan
insya-Allah istiqamah, dan ajaklah kawan-kawan untuk sama-sama kembalinya kita berjemaah di surau dan di masjid. Mudah-mudahan segala ujian yang diberikan pada kita, maka kita mensyukurinya setelah diberi nikmat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.